Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi insya-Allah kita sambung pada subtopik yang seterusnya dalam kitab Al-Ihatah bi ahammi masailil haidhi wan nifasi wal istihadah. Karangan Asy-Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih dalam perbahasan sebenarnya perbahasan mutahayyirah muqayyadah. Perbahasan berkaitan dengan mutahayyirah muqayyadah, iaitu dia lupa apabila seorang perempuan tu sudah mari darah. Darah dia itu keluar melebihi 15 hari 15 malam. Maka dia tahu kata diri dia sedang istihadah pada hari yang ke-16. Pada hari yang ke-16. Maka ketika itu dia tahu kata dia ni perempuan yang istihadah, makna di dalam tempoh 16 hari ada haid, ada nifas. Ada haid, ada istihadah. Kemudian dia mendapati pula bahawasanya dia ni ialah perempuan yang mu'tadah, perempuan yang kebiasaan datang haid dan tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz ataupun dia tidak mumayyizah kerana berlalu ataupun kerana keluarnya darah dalam satu warna sahaja. Tiba-tiba begitu berlaku, maka dia perlu kembali kepada adat yang sebelumnya. Dari sudut qadar dan waktu. Sama ada haid dan suci. Dipanggil kitaran yang lepas lah. Kitaran haid dan suci yang lepas. Jadi kalau dia andai kata dia ingat, qadar yang haid 7 hari. Berapa hari bulan? Contohnya 3 hari bulan sampai 10 hari bulan. 7 hari. Maka bulan ni pun 3 hari bulan sampai 10 hari bulan adalah haid, selebihnya istihadah. Selebihnya apa dia? Selebihnya adalah istihadah. Tetapi kalau dia tu tak ingat bilakah waktu yang tepat keluar, tapi dia ingat qadar 8 hari, 7 hari, 6 hari, maka dia dipanggil mutahayyirah muqayyadah. Dia macam mutahayyirah tapi bukan mutlaqah lah, semata-mata mutlaq dia tu mutahayyirah bukan, tapi dia muqayyadah. Diqaidkan dengan sesuatu, iaitu dia pening nisbah nak letak waktu mana satu hukum haid, mana satu hukum istihadah dalam keadaan dia tahu qadar. Jadi kita tak habis lagi sebenarnya contoh tu, kita kata dah kita nak ambil contoh yang Imam Nawawi sebut rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dia 40 contoh. Jadi kita hanya baru selesai beberapa contoh saja. Jadi bila kita baru selesai beberapa contoh, maka kita malam ni kita tak sambung lagi lah tu. Kita langkau sekejap kepada subtopik seterusnya. Esok pagi baru kita buat sambung contoh semula. Jadi mutahayyirah muqayyadah yang lupa qadar, selesai dah baca tu lupa qadar tu. Cuma yang al-halatul thalithah, yang lupa waktu tu, hak tu kita
tawakuh dulu. Esok pagi kita sambung contoh tu sampailah pada bab mutahayyirah muqayyadah yang ketiga. Sekarang ni kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, subtopik baru. Malam ni kita baca satu subtopik saja, memandangkan satu subtopik ni panjang lebar. Sebelum masuk bab nifas. Dia kata mujazul ahkamil muta'alliqati bil mutahayyirati. Kita masuk subtopik yang baru Jadi contoh tu esok pagi kita buat. Kita sambunglah contoh tu esok pagi, kita masuk pada kita perhabis mutahayyirah punya tajuk dulu. Mujazul ahkamil muta'alliqati bil mutahayyirati. Jadi mujaz ni perkara yang diringkaskan. Dia aujaza yujizu ijaz wa huwa mujiz. Mujiz ni orang yang meringkaskan. Mujaz ni benda yang diringkaskan. Jadi benda yang diringkaslah ni. Mujazul ahkamil muta'alliqati bil mutahayyirati. Senang cerita, ringkasan ataupun benda yang diringkaskan daripada hukum-hukum sifat yang berkait ia hukum-hukum bil mutahayyirati dengan perempuan yang mutahayyirah. Kalau sini dia seolah-olah ada 21 hukum berkaitan dengan mutahayyirah. Qala al-musannifu hafizahullah subhanahu wa ta'ala, telah berkata oleh musannif kita, qad sabaqa lana bayanu ba'dil ahkamil muta'alliqati biha athna'a hadithina an halatiha thalathati. Qad sabaqa qad litahqiq. Sesungguhnya telah lalu lana bagi kita. Fa'il bayanu mudhafu ilaih, ba'di al-ahkami mudhafu ilaih, al-muta'alliqati sifat al-ahkam, biha ay bil mutahayyirah. Telah lalulah bagi kita oleh penerangan sebahagian hukum-hukum yang berkait ia hukum-hukum biha ay bil mutahayyirah, dengan perempuan yang mutahayyirah. Biha jar majrur. Muta'alliqah ta'alluq pada ba. Athna'a hadithiha, bila yang terdahulu hukum-hukum haid tu, hukum-hukum mutahayyirah tu. Athna'a hadithiha, ketika mana bercakaplah oleh kami. Ada ya kan? Kalau ada ya hadithina, cakapnya kami, percakapan kami, an halatiha jar majrur, daripada keadaan-keadaan mutahayyirah sifat as-salasati ay al-ma'dudati ila as-salasah, yang dibilangkan hal-hal itu kepada 3. Apa dia? Mutahayyirah mutlaqah, mutahayyirah muqayyadah, ingat qadar tak ingat waktu, mutahayyirah muqayyadah, ingat waktu tak ingat qadar. Ingat waktu tak ingat qadar tu kita tinggal sekejap, itu untuk pagi esok. Tu pun kalau lepas habis contohlah. Contoh ada banyak lagi yang kita tak lalui. Baru hanya lepas 15 contoh saja, makna lagi bakinya lebih kurang 25 contoh lagi. Jadi apakah hukumnya bagi perempuan mutahayyirah? Sini tulis 21 hukum lebih kurang. Wa ilaikum al-ana, dan kepada kalian sekarang, bayanul ahkami, menerangkan akan hukum-hukum, idhafah masdar kepada maf'ul, sifat al-khassati, yang khusus ia hukum-hukum, biha ay bil mutahayyirati, dengan perempuan mutahayyirah, biikhtisarin, dengan ringkas. Ringkaslah ni. Pertama, yajibu 'alaiha 'alal mutahayyirati, wajib atas perempuan mutahayyirah, takwil masdar fa'il, an tusalli, bahawa sembahyang ia mutahayyirah, maf'ulun bih, al-fara'idha, akan sembahyang fardu, fara'idha, wazan sirah muntahal jumu', fawa'ila, tapi boleh, dia tu boleh mamnu' dia tidak mamnu' minas sarah kerana masuk alif lam. Cuma sini dia bertepatan dengan dia punya i'rab dia maf'ul bih, maka mansublah, mansub bil fathah. Abadan, selama-lamanya. Zarah lah. Selama-lama apa dia? Yakni selama-lama keluar darah. Selama-lama keluar darah, selama mana dia keluar darah dan dia tak tahu dia ni istihadah ke haid, sebab dia tak ingat waktu, tak ingat qadar. Okey, ni seolah-olah mutahayyirah mutlaqah lah ni mutahayyirah mutlaqah. Sebab yang sebenar-benarnya mutahayyirah ni mutahayyirah mutlaqah, sebab tu mutlaqah. Semata-mata mutahayyirah memang kena pada orang yang tak ingat qadar dan waktu. Kalau orang yang ingat qadar dan waktu, orang yang ingat qadar dan waktu ataupun qadar saja ataupun waktu saja, dia bukan mutahayyirah kalau ikutkan. Tapi dia umpama macam mutahayyirah muqayyadah. Dia pening ada qaid. Bukan pening secara mutlak. Sebab orang yang mutahayyirah muqayyadah, ada tak ketika dia keluar darah tu,
tak boleh sembahyang, boleh. Bila? Bila dia kata hari ke-16 tu haid. Dia tengok-tengok kira-kira bulat-bulat tu kan. Yang semalam kita buat tu. Rupanya sekarang hari ke-16 haid. Maka dia tak boleh sembahyang. Jadi mutahhirah muqayyadah ni dia lagi sikit. Yang kita kata wajib sembahyang selama mana, yang ni selama-lama, yang ni selama mana keluar darah, itu mutahhirah mutlaqah. Wa dzalika, dan bermula demikian itu ay wujubi salatiha al-faraidah. Wajibnya sembahyang perempuan akan orang fardu-fardu. Khabar mahzuf sabitun. Sabit ia lihtimali tuhriha tuhril mutahayyirah. Kerana kebarangkalian oleh sucinya suci mutahhirah. Idhafat masdar kepada fa'il. Wa yajuzu laha, dan haruslah baginya, bagi mutahayyirah tu, anta tanaffala, ta'wil masdar jadi fa'il bagi yajuzu. Tanaffala yatanaffalu tanaffulan. Ay tanaffuluha. Tu. Wa yajuzu laha, harus baginya, bagi perempuan tu, anta tanaffalu, bahawa sembahyang sunat ia perempuan. Boleh. Boleh untuk sembahyang sunat. Kenapa boleh pula? Li'anna nafla illah. An-nafla isim li'anna. Karena bahawasanya sembahyang sunat itu min. Khabar mahzuf ay sabitun. Sabit ia min muhimmatid dini, daripada perkara-perkara penting dalam agama. Muhimmatid din idhafat dengan makna fi. Ay muhimmat, al-muhimmatu fid din. Perkara-perkara penting dalam agama. Begitu. Muhimmati jar majrur wa huwa mudhaf, ad-dini mudhafun ilaih. Okey, boleh. Jadi min muhimmati din. Jadi antara benda sunat. Sunat ni benda yang penting dalam agama. Maka syarak tidak menghalang. Berbeza dengan faqidut tahurain. Sekali dia akan sebut. Kenapa faqidut tahurain? Orang yang tak boleh wudu ataupun tak ada air untuk wudu, tak ada tanah untuk tayamum, dia tidak boleh buat sunat. Sedangkan mutahayyirah boleh buat sunat. Okey, sekali dia sebutlah. Fala wajha lihirmaniha lihirmanil mutahayyirah minhu ay minan nafli. Maka tidak ada wajah, tidak ada jalan sama sekali. La linafil jinsi, wajha isim la linafil jinsi, lam ta'alluq satu mahzuf, khabar la linafil jinsi, taqdiruhu mawjudun ka. Fala wajha mawjudun, fala wajha thabitun, tidak ada sama sekali jalan yang sabit, lihirmaniha, pada haram oleh mutahayyirah itu, minhu daripada an-nafal, daripada orang, ataupun lihirmaniha ni menghalangnya perempuan mutahayyirah daripada sembahyang sunat. Walau ba'da khuruji waqtil fardi ghayah lirraddi. Walau kana an-naflu sabitan ba'da khuruji waqtil fardi. Meskipun adalah sembahyang sunat itu selepas keluar oleh waktu fardu. Ba'da zaraf zaman. Khuruji mudhafu ilaih. Waqti mudhafu ilaih. Al-fardi mudhafu ilaih. Khurujil waqti idhafat masdar kepada fa'il. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, kalau perempuan yang mutahayyirah dia wajib sembahyang. Boleh buat sunat. Maka dia pun berwuduk lah. Dia pun berwudu untuk sembahyang fardu. Kemudian nak sembahyang sunat. Boleh tak? Boleh. Walaupun sembahyang sunat tu berada di luar waktu sekalipun. Boleh. Berbeza dengan mazhab apa yang dua tu? Mazhab yang itu kita bahas. Mazhab yang mengatakan perempuan ni, kalau perempuan istihadah lah mazhab tu. Perempuan istihadah yang biasa tu. Perempuan istihadah dia kalau ambil wudu pada waktunya, maka dia boleh sembahyang apa-apa saja sembahyang fardu. 1000 sembahyang fardu boleh. 1000 sembahyang sunat boleh, asalkan dalam waktu. Kalau luar waktu tak boleh dah, kena ambil lagi. Tu mazhab dia. Tapi kita satu fardu, tapi sini betul lah, satu fardu kemudian banyak sunat, walaupun dia keluar daripada waktunya. Kerana orang yang ihtiyat, kita kata dah, orang yang ihtiyat yang tidak ihtimal inqita' kan. Orang yang ihtiyat yang tidak ihtimal inqita' bagi mutahayyirah muqayyadah, dia tu macam perempuan yang mutahayyirah mutlaqah. Ihtiyat ni. Maka dia perlu wajib berwuduk tiap-tiap sembahyang. Kan? Kita dah bahas dah. Maka tiap-tiap sembahyang situ maksudnya tiap-tiap sembahyang fardu, maka dia boleh buat satu fardu dan banyak sunat. Walaupun keluar waktu sunat tu. Waqila, namun begitu ada sebahagian pandangan ulama, qala ba'duhum, telah berkata oleh sebahagian ulama,
laisa laha ay lil mutahayyirah dzalika naflu dzalika isim laisa muakhar laha jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar laisa muqaddam. Tidak boleh baginya bagi perempuan mutahayyirah tu demikian sembahyang sunat li'annahu kana bahwasanya sya'an la darurata ilaihi ila nafli kamassil mushafi. Tidak ada darurata isim la li nafil jinsi ilaihi jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar la li nafil jinsi taqdiruhu thabitatun. Tidak ada darurat sama sekali yang sabit kepada sunat. Ada tak darurat untuk menunaikan sembahyang sunat? Tak ada. Tidak ada mudarrah. Tidak ada mudarat. Tidak. Yang ada mudarat bila tak sembahyang fardu ada mudarat kerana boleh menyebabkan dosa. Kamassil mushafi, seperti menyentuh mushaf. Itu mushaf pun tak boleh. Dia qiyas kepada menyentuh mushaf. Tak boleh kan? Tak boleh. Maka macam itulah juga orang yang sembahyang sunat ketika mutahayyirah istihadah ni pun tak boleh kerana tidak ada darurah. Seperti menyentuh mushaf tidak ada darurah. Tidak ada apa? Tidak ada darurah. Bila saya. Kemudian yang kedua, tasumu ramadhana, berpuasalah ia seorang perempuan mutahayyirah ramadhana akan puasa Ramadan. Thumma syahran kamilan. Kemudian tasumu syahran kamilan. Kemudian berpuasa ia seorang perempuan syahran kamilan pada sebulan yang lengkap. 30 hari kan? Kita dah kata dah itu. Terusan keluar darah 2 bulan, 3 bulan. Maka 2 bulan dia kena puasa. Sebulan Ramadan, sebulan lagi lepas Ramadan. Kemudian lagi 6 hari. Kalau dia tu sah 14 hari je lah. Ramadan 14 hari saja sah. Bulan depan yang lepas Ramadan pun puasa sebulan 14 hari saja sah. 28 hari dah. 28 apa? 28 hari dah. Kemudian kalau Ramadan tu ada 30 hari, mana lagi 2 puasa lagi kena buat. Mana bulan depan lagi, kalau keluar darah lagi, maka dia tu kena puasa 3 hari awal dan 3 hari akhir 18 hari bulan. 16, 17, 18. 1, 2, 3, 16, 17, 18. Dia kena puasa itu. Dia akan sah 2 hari. Tu pun kita dah buat jalan kira dah, tak payah bahas dah. Dia kena puasa. Jadi puasa. Okey, puasa dah. Sebab apa kena puasa 2 bulan tu? Sebulan tu pada bulan Ramadan memang wajib puasa sebab mutahayyirah dia tak tahu dia ni haid ke suci. Sebab dia dah keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Start puasa 1 Ramadan tu dah tahu dah dia ni mutahayyirah sebab sebelumnya sudah keluar lebih 15 hari tapi tak tahu. Mana haid mana istihadah. Contoh. Mana haid mana istihadah. Betul lah. Mana haid mana istihadah. Sampai bulan Ramadan, dia pun wajib puasa. Wajib puasa. Lepas tu nanti lepas Ramadan kena puasa juga sebab apa? Sebab kita nak qada. Sebab kita nak qada puasa yang tidak sah pada ihtimalnya. Okey. Fayahsulu laha, maka hasillah baginya bagi perempuan istihadah itu min kulli syahrin, daripada setiap bulan. Min kulli jar majrur. Syahrin mudhafu ilaih. Hasil fa'il 14 tamis yauman, 14 hari. Kita dah tunjuk jalan kerja dalam tempoh 30 hari puasa Ramadan, 16 hari tidak sah. Kenapa 16 hari tidak sah? Kerana ihtimal kalau dia keluar waktu petang, maka 15 hari 15 malamnya kena pada hari yang ke-16 siang Ramadan. Maka batal 16 hari, tinggal 14 hari. Begitulah bulan seterusnya. 14, 28. Tinggal lagi 2 hari. Begitu Fayabqa 'alaiha yaumani, maka bakilah atas perempuan mutahayyirah itu fa'il yaumani, oleh 2 hari. Baki 2 hari lah. Kemudian baki 2 hari itu bulan depan pula keluar darah lagi, dia puasa hari pertama, hari kedua, ketiga, hari ke-16, ke-17, ke-18 dalam tempoh 18 hari. Sebab apa kalau kena 1, 2, 3 16, 17, 18. Kerana ihtimal kalau mari 15 hari, 15 malam, haid sekalipun, boleh gilah mana-mana pun, dia akan sah 2 hari. Dia akan sah 2 hari. Tu kita dah tunjuk dah jalan kerja. Fatasumu min 18 thalathah. Maka berpuasalah ia perempuan mutahayyirah min 18 daripada 18. Yang ini 18 hari. 18 hari pertama tu. Dia puasa thalathata awwaliha, 3 hari yang pertama daripada 18. 1, 2, 3. Okey.
Wa thalathata akhiriha, dan 3 hari akhirnya, akhir 18 hari, iaitu 16, 17, 18. Kalau takdir keluar darah hari yang pertama tu haid, maka sekurang-kurangnya dia hari ke-16 dia berhenti. Maka 17, 18 sah. Hari kedua takdir kalau datang darah, ihtimal darah, maka 2 sampai 17 akan berhenti darah. Sebab 15 hari, 15 malam. Tidak lebih 15 hari, 15 malam bagi haid. 2 sampai 16. 2 sampai 17. Maka hari pertama dengan hari ke-18 akan sah. Begitu juga pada hari yang ketiga kalau ihtimal haid, 3 sampai ke-18 akan haid. Itu sebanyak-banyaknya. Maka sah 2 hari, 1 dan 2. Begitulah. Wa thalatha wa yumkinu qada'u yaumin. Ini dia sebut dah. Dan mungkinlah, bolehlah oleh fa'il qada'u yaumin. Qada sehari. Nak qada sehari itu bisawmi yaumin, dengan puasa sehari. Sehari ni di awal dia. Awal bulan. 1 hari bulan. Thumma thalithi. Kemudian 3. Yang ni 3 hari bulan. Wasabi'a asyara minhu. Dan 17, hari ke-17 daripada asyhar, daripada sebulan. Hari pertama, hari ketiga, hari ke-17. Maka ihtimal mana-mana haid pun dia akan sah 1 hari. Maka itulah cara puasa qada sehari. Itu cara qada puasa sehari. Begitu Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata pula, habis ya, lepas tu selesai. Kemudian yang ketiga, yahrumu 'ala az-zawji wat'uha. Bagi perempuan mutahhirah haramlah atas fa'il jar majrur. Atas suami itu fa'il. Wat'uha wat'ul mutahayyirati. Bersetubuh dengan perempuan yang mutahayyirah. Haram ke atas suami. Walistimta'u atah pada wat'u. Dan mengambil kesedapan, bersentuhan, mubasyarah. Tidak berlapik. Maksudnya istimta' ni dengan makna mubasyarah atas pandangan mu'tamad, kita sudah bahas dalam izalatul iltibas. Ada ibarat yang ulama sebut istimta', ada ibarat sebut mubasyarah. Tapi lebih tepat mubasyarah, bersentuhan kulit dengan tanpa lapik. Itu yang haram. Kerana istimta' boleh termasuk dengan pandangan mata. Pandangan mata ketika perempuan dan isteri dia haid melihat antara pusat dan lutut tidak haram. Tapi pandangan ulama yang mengatakan istimta' ibarat dengan istimta', dia kata haram. Bima baina surratiha wa rukbatiha. Dengan barang, yang ini dengan anggota yang sabata, yang telah sabitlah ia barang, baina surratiha, antara pusatnya pusat mutahayyirah, wa rukbatiha, dan lututnya lutut mutahayyirah. Pusatnya lutut lah. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Jadi istimta' ni pun atas pandangan yang kata haram, pandangan mu'tamad lah. Kalau kita ambil pandangan yang kedua kata jima' saja bahawa haram, jadi tentu istimta' tak haram. Okey. Wa kulli halin atah pada kulli waqtin, dan setiap keadaan. Kenapa? Lihtimalil haidi fi kulli waqtin. Kerana kebarangkalian haid pada setiap waktu. Lam ta'liliyah, ihtimali jar majrur, al haidi mudhafun ilaih, fi kulli jar majrur, waqtin mudhafu ilaih. Selesai. Waqila, dan sebahagian ulama mengatakan yahillu lahu ay lizawji dzalikal wat'u wal istimta'. Halal baginya, bagi suami itu, zalika, oleh demikian itu, demikian bersetubuh. Lianna fi man'iha, kerana bahawasa pada mencegah mutahayyirah tu daiman. Bukan. Lianna fi man'iha daiman masyaqqatan 'azimatan. Tu bila zahirnya ibarat tu, tu kembali pada mutahayyirah lah. Lianna fi man'iha, kerana bahawasanya pada mencegahnya perempuan mutahayyirah tu daiman, selama-lamanya, yakni selama-lama keluar darah, mencegah dia daripada ambil kesedapan oleh perempuan tersebut. Masyaqqatan, itu isim lianna muakhar. Masyaqqatan 'azimatan, kepayahan yang cukup besar. Payahlah suami nak tahannya kalau suami tu bersyahwat ke mana. Tu kata qil. Kata apa? Kata qil. Kalau kita kata atas pandangan mu'tamad, boleh tak bersetubuh ketika suami betul-betul berhajat. Sekira-kira kalau tak bersetubuh, darurah. Boleh. Kerana atas kaedah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Macam orang perempuan haid kita bahas dah.
perempuan haid haram disetubuhi kecuali darurah atas suami, sekira-kira kalau tak setubuh juga maka dia tu boleh berjatuh zina, maka boleh setubuh. Wal asahu, dan bermula pandangan asahnya ialah huwa tahrimu, ialah huwa tu boleh i'rab dua, sama ada dhamiru faslin, tak ada i'rab, tak ada mahal, ataupun huwa tu mubtada' thanin, at-tahrimu tu khabar bagi mubtada' thanin, jumlah tu khabar bagi al-asah. Tu cara Syekh Khalid Al-Azhari rahimahullah, dia i'rab dalam matan, dalam syarah jurumiyahnya berbentuk i'rab. Namanya Busyratul Lab, maksudnya nama kitab dia Busyratul Lab, bukan syarah Syekh Khalid Al-Azhari ala jurumiyah tu. Tapi dia buat kitab asing, kitab i'rab jurumiyah saja. Habis. Yang keempat, tahrumu 'alaiha qira'atul Qur'an. Haramlah ke atasnya, ke atas perempuan yang mutahayyirah itu fa'il qira'atul Qur'ani, membaca akan Al-Quran. Itu idhafat masdar kepada maf'ul, membaca akan Al-Quran. Kharijas salati mansub binaz'il khafid. As-salati mudhaf ilaih. Di luar sembahyang, hukumnya haram. Dalam sembahyang boleh. Yang kata haram tu ghayahnya wa in khafat nisyanahu, ay wa in khafat al-mutahayyiratu nisyanahu. Jikalau takutlah oleh perempuan itu akan lupa Quran. Ni bagi orang yang menghafal Quran lah, tak hafal Quran dia memang haram lah, tak boleh. Wadzalika, dan bermula demikian itu wadzalika tahrim Wadzalika hurmatu qiraatil Qur'an wa in khafat nisyanahu tu sabitun. Sabit ia litamakuniha, kerana mungkin oleh perempuan mutahayyirah itu min ijra'il Qur'an ala qalbiha ala qalbil mutahayyirah, daripada melalukan Quran atas hati perempuan mutahayyirah. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak ada alasan untuk perempuan tu baca Quran walaupun dia hafal sekalipun, kerana boleh lalu dalam hati ayat-ayat Quran. Bahkan kalau nak guna mulut pun boleh tanpa lafaz, boleh. Amma fis salah, adapun dalam sembahyang, fajaizatun, maka bermula dia qiraatul Quran, khabar jaizatun, harus ia, kama sabaqa, seperti mana telah lalu ia barang. Selesai. Tu kata pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada pandangan mengatakan boleh kalau apa Quran tu takut lupa tu, boleh juga. Dia kata gini. Qala al-'allamatu Syubram Malisi, telah berkata oleh al-'allamah Syubram Malisi, falau lam yakfi fi daf'in nisyani ijra'ul Qur'ani ala qalbil mutahayyirah, maka jikalau tidak sama sekali memadai pada menolakkan lupa, idhafat masdar kepada maf'ul, fa'il bagi yakfi, tidak memadai oleh melalukan akan Quran, idhafat masdar kepada maf'ul, ajra yajri ijra, ala qalbiha, ijra ta'alluq ala, melalukan Quran, melalukan akan Quran tu dalam hati, atas hatinya, walam yattafiq laha ayli mutahayyirah qira'atul Quran fis salah limani'in qama bihi, dan tidak sama sekali muafakat ia baginya, bagi perempuan mutahayyirah, fa'il bagi yattafiq qira'atul Quran, oleh membaca akan Al-Quran, idhafat masdar kepada maf'ul, fis salati, dalam sembahyang. Maksud lam yattafiq ni makna dia tak boleh nak baca dalam sembahyang. Kenapa? Limani'in, kerana ada satu pencegah, satu penghalang yang menyebabkan dia tak boleh baca lama dalam sembahyang. Qama biha, sifat bagi mani'in, yang ada ia mani' biha padanya, pada mutahayyirah. Maka ketika itu jawab lau, jazalahal qira'atu, harus baginya, bagi perempuan mutahayyirah, fa'il al-qira'atu ay qira'atul Quran, oleh membaca Al-Quran, kama yajuzu laha, seperti mana haruslah baginya, bagi perempuan mutahayyirah, al-qira'atu fa'il, oleh membaca, lita'allumi, untuk belajar. Cuma ni bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dia boleh nak ambil qaul ni ataupun qaul mazhab Maliki ke. Dia sedang istihadah. Habis, selesai.
Yang kelima, yahrumu 'alaiha 'alal mutahayyirah. Haramlah ke atas perempuan mutahayyirah fa'il massul mushafi wa hamluhu wa hamlul mushafi. Menyentuh akan mushaf, idhafat masdar kepada maf'ul, ataf wa hamluhu wa hamlul mushaf, dan menanggung akan dia akan mushaf. Boleh, tak boleh? Hukumnya haram. Kerana apa? Kerana ihtimal hukum haid. Tu dia. Yang seterusnya, la yajuzu lahal mukthu fil masjid. Tidak haruslah baginya bagi perempuan mutahayyirah fa'il al-mukthu, duduk tetap, fil masjid, dalam masjid. Tak boleh sebab ihtimal hukum haid. Wala uburuhu ay wala yajuzu laha uburul masjid. Tidak haruslah juga padanya, pada perempuan mutahayyirah itu, fa'il melalui akan masjid, in khafat talwithahu, qaid dia. In khafat ni qaid bagi uburuhu saja, bukan qaid pada al-mukthu. Al-mukthu secara mutlak, sama ada takut kotori masjid ataupun tidak, haram secara mutlak. Adapun lalu dia ada qaid takut menajiskan, in khafat talwithahu, talwithal masjid. Jikalau takut ia seorang mutahayyirah akan talwithahu, talwithal masjid, akan mengotori akan dia akan masjid. Wa in amanat, jikalau aman ia seorang perempuan, zalika, akan demikian itu, demikian talwith, maka jawab fawajhani, maka ada fawajhani, maka ada dua wajah, dua pandangan maksudnya. Kalau dia suci, kalau dia aman, maknanya kalau dia lalu tu tak menitik darah, tidak mengotori masjid, dia dapat dua pandangan. Jadi al-mukthu sini duduk tetap. Pada hukum al-mukthu pun ada juga, iaitu dia masuk masjid lalu tapi keluar pintu sama. Itu juga al-mukthu fil masjid. Keluar pintu A, masuk pintu A, keluar pintu A. Itu pun al-mukthu, walaupun lalu. Dia panggil taraddud. Tapi kalau masuk pintu A, keluar pintu B, dia panggil lalu. Masuklah perbahasan lalu ni. Asahhuhuma, bermula pandangan yang paling asah di kalangan dua wajah tu, khabar al-jawazu, iaitu harus. Boleh. Kalau aman boleh, harus. Tapi makruh lah. Seperti dalam perbahasan haid. Wa in kana dukhuluha lit-tawafi, maka jikalau adalah masuk perempuan mutahayyirah, dukhuluha idhafat masdar kepada fa'il, dukhulu isim kana, ha mudhafu ilaih, lit-tawafi ta'liliyah, kerana untuk tawaf, maka jawab fayajuzu, maka harus ia dukhulul masjid ataupun dukhuluha. Boleh, tak nak masalah kalau untuk tawaf. In kana tawafu fardhan, kalaulah adalah ia tawaf tu fardu, boleh bolehlah masuk, dia pusing-pusing situ. Kalau tawaf tu fardu, ternyata dia sekarang mutahayyirah, boleh buat tawaf. Amma tatawwu'uha, adapun bermula sunat mutahayyirah. Ini melaksanakan sunat oleh perempuan mutahayyirah, bisaumi, dengan puasa, wassalati, ataf, dan sembahyang, ataf, wattawafi, dan tawaf, boleh ke tak? Fa fihi thalathatu awjuhin, maka pada tatawwu'iha tu, mubtada muakhar, thalathatu awjuhin. Awjuh bukan aujah pandangan kuat. Awjuh tu jamak taksir bagi wajhun. Asahhuha, bermula pandangan yang asahnya, asah daripada tiga pandangan tu, ialah khabar al-jawazu, harus macam tadi li'anna nawafila, kerana bahawasanya ibadat-ibadat sunat, isim li'anna, min aisabitatun, sabit ia, min muhimmatid dini, daripada perkara-perkara penting dalam agama, wa fi man'iha tadyiqun 'alaiha, maka pada mencegah nawafil, tadyiqun mubtada muakhar, ialah menyempitkan 'alaiha 'alal mutahayyirah, menyempitkan dia lah, sebab sunat ni benda yang dituntut syarak, benda penting nak dapat pahala. Maka ketika kita menyekat ataupun tasydid, syadid sangat, payahlah atas dia. Wa li'anna nawafila, dan kerana bahawasanya sunat-sunat itu khabar mabniyatun 'ala takhfif, terbina atas meringankan, bukan 'ala tasydid, bahkan 'ala takhfif. Maka tadyiq tidak masuk dalam bab ni. Tak boleh nak tadyiq, tidak boleh untuk menyekat ataupun tidak boleh nak press, tidak boleh nak terlalu syadid dalam bab ni, kerana nawafil ni benda yang penting dalam agama. Dan sunat ini mabniyatun 'ala takhfif, dibina atas
meringankan. Sebab tu kalau orang yang terbina atas ringan, mana? Sebab itu kalau orang yang sembahyang sunat terus nak duduk boleh, tak ada masalah. Walaupun dia mampu berdiri. Terus nak duduk tak ada masalah. Pada awal sampai salam tidak ada masalah. Tapi fardu tak boleh. Fardu bagi yang mampu kena berdiri dulu. Tak mampu baru duduk. Mampu semula kena berdiri balik. Begitu. Nombor 7. Taghtasilu wujuban. Wallahu ta'ala alam. Takat tu dululah. Baca sikit ni. Mata pun ni berat ni, mengantuk. Okay, jumpa pula pada esok pagi insya-Allah taala, sambung pada contoh mutahayyirah. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.